Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna illa iza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Alhamdulillah atas keizinan dapat kita bertemu untuk pengisian ilmu pada hari ini, pada bulan Ramadan, yang mana kita panjatkan kesyukuran atas segala pemberian ilahi yang mana Allah memberikan peluang kepada kita untuk pada bulan Ramadan kali ini kita masih lagi berpeluang untuk menikmati dan mengimarahkan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan dalam masa yang sama juga kesyukuran dipanjatkan atas izin Allah juga kita dapat muhasabah kembali. Beberapa hari Ramadan telah berlalu. Namun kita boleh lagi muhasabah dan kita semak checklist kita. Sejauh mana amal soleh yang kita lakukan itu pada hari-hari yang lepas kita boleh perbaiki, tambah baik lagi. Dan insya-Allah untuk perkongsian ilmu pada hari ini bersama saya lah insya-Allah Ustazah Dr. Emiliana binti Mazin akan berkongsi satu tajuk berkaitan dengan Ramadan, Ramadan Al-Quran, iaitu tajuknya apa? Ramadan, bulan mempertingkatkan keakraban diri dengan Al-Quran. Okey, jadi kenapa kita kaitkan Ramadan itu dengan Al-Quran? Betapa kita boleh lihatlah bahawa betapa intimnya antara Ramadan dan Al-Quran itu sendiri. Setiap kali tibanya Ramadan, Al-Quran itu dia menjadi satu perkara seperti kalau kita nak ibaratkanlah seperti analogi isi dan buku. Begitu rapatnya. Kalau Ramadan tu kita umat Islam ni semua akan antara satu amalan amal ibadat yang difokuskan di situ ialah dengan Al-Quran itu sendiri, dan ini menggambarkan betapa dekatnya antara Ramadan dan Al-Quran itu sendiri. Di sini kita boleh lihat kenapa bulan Ramadan itu sendiri bulan Ramadan itu dia lebih intim ataupun lebih dekatlah dengan Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Dan ini kita boleh lihat satunya sebenarnya daripada banyak surah lah di dalam Al-Quran yang menyebut tentang puasa Ramadan itu sendiri. Dan antaranya yang kita boleh lihat iaitu daripada surah Al-Baqarah surah ayat 186 dan surah Al-Qadar ayat yang pertama. Intipati daripada dua surah tersebut itu menyebutkan tentang kefarduan puasa itu sendiri pada bulan Ramadan, dan dalam masa yang sama pada bulan Ramadan juga itu berlakunya penurunan Al-Quran. Yang berlaku penurunan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Itu yang menjelaskan, menggambarkan lagi lebih rapatnya antara Ramadan dan Al-Quran itu sendiri. Dan selain itu kita boleh lihatlah antara keistimewaan Ramadan tu juga iaitu segala amal ibadat yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Pahalanya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Dan kita boleh lihatlah daripada satu hadis iaitu daripada Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesiapa yang melakukan amalan sunat daripada perkara kebaikan di dalam bulan Ramadan, ini perkara sunat, sama ada sama seperti pahalanya melakukan amalan fardu pada bulan-bulan lain. Pahalanya seperti amalan fardu pada bulan-bulan lain.
Dan Rasulullah SAW sabda lagi, sesiapa yang melakukan amalan fardu, amalan yang wajib pada bulan Ramadan, sama seperti pahalanya menunaikan 70 amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Kan? Ini betapa menggambarkan istimewanya bulan Ramadan tu dari sudut amal ibadah, apa yang dilakukan gandaan dari sudut pahala, dari sudut pahala, okey, untuk kita umat Islam ni untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah pada bulan Ramadan ni lah kita dituntut, kan, kita muhasabah baliklah, kita dituntut untuk mempertingkatkan amal ibadat kita, okey, pada bulan Ramadan, yang mana satu perkara yang sunat itu dia pahalanya seperti amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Okey, dan seterusnya selain itu kita boleh lihatlah, okey, antara amalan-amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, apabila tibanya pada bulan Ramadan, kan, subhanallah, kita boleh di situlah kita boleh lihat bagaimana golongan-golongan terdahulu, kan, berasa mencintai, kan, begitu teruja apabila tibanya bulan Ramadan itu sendiri. Dan ni kita boleh lihat yang pertamanya, kan, iaitu Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini, okey, bertadarus bersama malaikat Jibril di malam hari bulan Ramadan. Ini bertadarus dengan Jibril di malam bulan Ramadan lah. Ini kita boleh lihat daripada salah satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, itu bermaksud saya terus terjemahkan pada makna dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Lalu mereka saling bertadarus Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah orang yang paling pemurah dengan kebaikan kepada orang yang memerlukan, dan lebih laju daripada tiupan angin. Ini hadis riwayat Al-Bukhari 3220. Satu dari sudut amalan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang mana dalam mempertingkatkan keakraban diri kepada Al-Quran, iaitu dengan bertadarus Al-Quran itu sendiri. Dan selain itu kita boleh lihat amalan dalam para tabi'in, para sahabat yang terdahulu dalam mempertingkatkan keakraban diri dengan Al-Quran, iaitu memperbanyakkan bacaan Quran dan menghatamkan Al-Quran. Itu menjadi tumpuan para sahabat semualah, kan. Ada di kalangan mereka yang menghatamkan dalam tempoh 3 hari, dan sebulan tu 3 hari, setiap 3 hari, ada yang 10 hari, sama ada 1 minggu, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat mereka. Dan ini kita boleh lihatlah contoh yang dilakukan oleh para tabi'in, ulama salaf yang terdahulu, antaranya Al-Aswad Ibnu Yazid, ulama tabi'in di Kufah, yang mana beliau menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam di bulan Ramadan. Ini maksudnya intibanya bulan Ramadan, keadaan yang begitulah, keadaan yang sentiasa mengejar kepada amal ibadah itu sendiri. Kan? Ini daripada seorang tabi'in di Kufah, yang menghatamkan, baca dan khatamkan Al-Quran tu 2 malam pada inilah bulan Ramadan, setiap 2 malam tu sendiri. Dan seterusnya contoh yang lain kita boleh lihat Qatadah ulama tabi'in di Basrah yang menghatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari apabila tiba bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari, dan dalam masa 3 hari, dan apabila ni ada dalam masa 7 hari dan ada juga dalam masa 3 hari. Dan apabila tiba saja 10 malam yang terakhir, kan,
10 malam yang terakhir bulan Ramadan ni, beliau Al-Qatadah ini kan, beliau mengkhatamkan Al-Quran tu setiap malam. Subhanallah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat tabi'in, ulama salaf terdahulu dalam menjiwai kehadiran Ramadan dan mempertingkatkan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan selain itu kita boleh lihatlah contoh lain kan, Mujahid mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali setiap malam. Setiap malam lah maksudnya. Setiap malam tu 30 hari puasa 30 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran kan. Seterusnya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan, seperti mana yang diceritakan oleh anak murid beliau lah. Dan sesungguhnya bila kita lihat kepada kisah-kisah daripada Rasulullah bertadarus dan para sahabat ulama salaf yang terdahulu kan, berusaha untuk memperbanyakkan baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran ni, kita mengambil, maksudnya kita muhasabah kembali dan mengambil semangat kisah-kisah daripada mereka kan, untuk kita muhasabah ini untuk kita mempertingkatkan balik keakraban diri kita dengan Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya kita niat, kita merancang niat untuk bulan Ramadan yang berbaki, hari-hari yang berbaki pada bulan Ramadan ini, untuk kita cuba fokuskanlah kan, baca Quran sehingga tamat 30 juzuk pada bulan Ramadan ni. Dan dalam pada itu, bila kita lihat kepada amalan-amalan Rasulullah dan para tabi'in, ulama salaf terdahulu, bagaimana keadaan mereka mempertingkatkan keakraban mereka tu dengan Al-Quran. Dan di sini saya ingin mungkin kita boleh sama-sama untuk kita dalam kita nak mempertingkatkan diri kita dengan Al-Quran, antara cara-caranya lah kaedah-kaedah yang kita boleh lakukan dalam mempertingkatkan diri kita dengan Al-Quran. Yang pertama itu dengan bertadarus. Dengan bertadarus. Sama ada kita boleh buat bertadarus ni dengan jemaah lah, yang tadarus ni. Jemaah tu sama ada dengan kawan-kawan satu pejabat ke, ataupun dengan adik-beradik, ataupun dengan suami kan, anak-anak semua, itu tak ada masalah. Tapi itu konsep yang kita boleh lihat, tadarus itu dia konsepnya ramai lah kan, bukan kita seorang lah yang baca tu. Dan di situ dalam bertadarus kita ambil masa lah kat situ kan, dengan yang siapa-siapa yang kita boleh sebutkan, yang kita boleh dekat dengan kita kan, untuk kita sama-sama baca Al-Quran dan saling memperbentukkan bacaan Al-Quran. Kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran tu sebenarnya amat dituntut kan dalam Islam tu sendiri. Dan ini kita boleh lihatlah sebenarnya daripada hadis riwayat Al-Bukhari sendiri yang dalam Rasulullah SAW menggalakkan kan, betapa terbaiknya lah orang mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dan kita boleh lihat daripada bertadarus ni, saya bagi mungkinlah kita lihat pada contoh yang praktikal. Bagaimana bertadarus dengan rakan ataupun mungkin ahli keluarga yang besar. Jadi di situ kita perlu dalam satu hari Ramadan, hari Ramadan tu kita perlu peruntukkan masa, itu penting. Perancangan tu lah, peruntukkan masa, pembahagian kumpulan tadarus Al-Quran, mungkin 2-3 orang dalam satu kumpulan itu, ataupun mungkin suami isteri. Mungkin kita tak ada ni kan. Suami isteri. Dan juga yang ketiga tentang pembahagian juzuk Al-Quran. Pembahagian juzuk Al-Quran. Yang tu kita boleh lihat, jika pembahagian juzuk ni, jika dalam satu pejabat yang besar lah kan, rakan sekerja tu ramai, jadi mungkin satu kumpulan ini, kumpulan pertama ni 5 orang, fokus kepada juzuk 1 sehingga juzuk 3. Kumpulan yang kedua, orang lain pula 1-3, lepas tu 4 sehingga 6. Itu pembahagian juzuk. Maksudnya
cukup mungkin dalam bulan Ramadan ni, maksudnya semua kumpulan-kumpulan tadarus ni boleh menghabiskan 30 juzuk Al-Quran secara bertadarus. Subhanallah. Kan itu antara kaedah yang kita boleh mempertingkatkan diri kita, akrabnya diri kita dengan Al-Quran. Dan dalam bertadarus ni maksudnya perkara yang kita perlu elakkan, maksudnya itulah kan, untuk memastikan tadarus tu berjalan lancar. Elakkan rasa malu lah kan. Mungkin rasa malu bila baca Quran kan, sekalipun kita merangkak. Mungkin di kalangan kita, ada yang masih lagi merangkak-rangkak, dia boleh baca kan, mungkin dia ada panjang pendek ke, dia kurangnya kat situ. Tapi itu pentingnya tadarus kan. Itu penting tadarus. Bila kita sama-sama baca, orang yang tahu dia akan tegur kita, kita yang tak tahu kita akan dapat ilmu, dan kita akan baiki kepada yang lebih baik lagi. Dan itu pentingnya untuk kita elakkan, buang rasa malu dalam bertadarus Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu menggandakan bacaan dan khatam Al-Quran sekaligus lah kat sini dalam bulan Ramadan ni. Itu antara kaedah dalam kita nak mempertingkatkan diri kita, keakraban diri kita dengan Al-Quran. Kalau biasa kita, kalau bulan biasa, bulan-bulan biasa kan, bulan Ramadan ni, kita mungkin sekali antara maghrib maghrib isyak ke, kita baca Quran ataupun pagi ke kan. Tapi bila bulan Ramadan ni, kita speed kita kan, kelajuan kita dalam kita bersama Al-Quran tu, kita lebih lagi tinggi kan. Maksudnya kita lebihkan lagi lah, mungkin dengan berbagai cara lah kan, dengan berbagai cara dalam bacaan Al-Quran tu. Sama ada contohlah kat sini, kalau orang yang penghafal Quran kan, orang hafizah, keistimewaan buat mereka, ini mereka boleh menjadikan satu juzuk dibaca dalam setiap bacaan solat mereka kan. Tapi mungkin ada orang-orang yang bukan hafaz Al-Quran, jadi mereka kita bolehlah menyertai kumpulan-kumpulan dalam baca Al-Quran. Sama ada kumpulan tu dia boleh berlaku secara online ataupun kumpulan di kalangan kawan-kawan kita. Dia bukan tadarus, dia lebih kepada bacaan Quran untuk kita fokus nak habiskan mungkin satu juzuk satu hari. Kan, tapi secara berkumpulan, supaya kita kenapa ada kumpulan ni, sebabnya untuk kita rasa dipantau lah kan. Kalau kadang-kadang sebab sibuk dengan kerja tu, bila tak ada kumpulan ni, kita nak, contohlah kita plan untuk satu hari tu satu juzuk kita nak baca bulan Ramadan ni, tapi bila tak ada kumpulan tu kan, yang push, dia sebagai push factor pada kita kan, untuk kita hari ni kita kena peruntukkan masa juga untuk habiskan bacaan satu juzuk tu. Tak kisahlah waktu bila, walaupun kita bekerja, sebab kita nak, maksudnya bila ada kumpulan, kita update kat situ kan, ada orang yang tanya dah habis ke belum, ada perlu bantuan ke apa kan. Jadi di situ antara kebaikan lah kita buat sesuatu tu secara berjemaah ataupun berkumpulan. Contohnya yang lain lagi, dan kita boleh juga ataupun secara berkumpulan tadi ataupun secara persendirian. Yang ni kena ni lah, sehari satu juzuk. Contohnya kalau kita boleh lihatlah, contohnya cara untuk kita nak menggandakan bacaan Quran dan merancang untuk khatam Quran ni, pada bulan Ramadan ni, antara kaedahnya kita lihat kepada Al-Quran, Mashaf Usmani. Dia setiap juzuk Al-Quran ni dia dicetak dengan ayat-ayat Al-Quran tu ada 20 muka surat. Dalam 20 muka surat tu, dia ada dalam 10 helai kat situlah kan. Dan kita baca, maksudnya bahagikan kepada 5 waktu solat kita, bacaan kita tu, kalau kita nak baca persendirian ni lah kan. 5 waktu solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan setiap solat fardu tu kita bacalah 2 helai kan, 2 helai 4 muka surat tu dalam solat-solat fardu tu, supaya kita boleh selesai dalam 5 solat fardu tu, kita dah selesai dalam satu juzuk Al-Quran untuk hari tu. Itu mungkin cara yang bersendirian, kita boleh buat secara tersendirilah kan, ataupun kita secara berkumpulan dalam bacaan dan khatam Quran untuk bulan Ramadan.
Dan yang seterusnya, okey, yang ketiga, okey, kaedah yang ketiga yang ingin saya kongsikan dalam kita nak mempertingkatkan diri kita kan kepada akrab. Akrabnya kita, dekatnya kita dengan Al-Quran, especially dalam bulan Ramadan ni lah. Okey, supaya kita Ramadan ni bulan yang begitu banyak kita puasa tak makan tak semua kan, tapi amal ibadat tu dia berganda lagi pahalanya kan, dan dalam masa yang sama kita nak dekatkan kepada ketakwaan kita kepada Allah. Okey, dan yang ketiga iaitu menggandakan kita dengar bacaan Quran. Dengar saja. Dengar sama ada kita boleh buat ni lah, kita pasang bacaan di pejabat, di pejabat, di tempat office kan, ataupun di rumah, di dalam kereta. Maksudnya kita lebihkan untuk kita perdengarkan bacaan Al-Quran itu sendiri daripada kori-kori mana-manalah yang kita suka. Di situ juga kita akan dibiasakan dengan bacaan-bacaan Quran kan. Kita akan biasa bila dilazimi, kita boleh kadang-kadang kita boleh tahu kan maksud satu-satu ayat secara tak langsung lah kat situ. Dan yang terakhir dan yang keempat ini, antara kaedah dalam kita nak mendekatkan diri, mempertingkatkan kita punya keakraban diri dengan Al-Quran, iaitu kelas mengikuti kelas tahsin dan tadabbur Al-Quran. Yang mana kelas-kelas begini ni dia boleh jadi online atau kita bersemuka. Kan, untuk kita memperelokkan lagi bacaan Quran dan kefahaman kita dalam Al-Quran itu sendiri. Dan itu secara keseluruhan yang kita boleh lihat antara kita dengan yang kita boleh lakukan dalam kita tambah baik mempertingkatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan sebenarnya kehadiran bulan Ramadan ni adalah bonus kepada kita, kepada golongan mukmin, golongan mukmin dan mukminah. Okey, dan yang kita boleh lihatlah maksudnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan solat sunat tarawih dan ibadat-ibadat lain pada bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, dengan penuh keimanan untuk mendapatkan keredaan Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Kan, apa saja amal ibadat yang dilakukan. Dan justru untuk kesempatan ini, okey, kita muhasabahlah, kita muhasabah mengambil semangat daripada kisah-kisah Rasulullah dan para ulama salaf untuk kita menghidupkan Ramadan yang berbaki. Dan saya rumuskan kembalilah antara kaedah dalam mempertingkatkan keakraban kita dengan Al-Quran, iaitu bertadarus, bacaan dan mengkhatamkan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, menyertai kelas tahsin dan tadabbur Al-Quran. Semoga perkongsian yang ini dapat kita manfaatkan bersama dan menjadikan bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan itu saja daripada saya, semoga dapat kita manfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.